Teman wanita saya mengisytiharkan, saya akan menamakan semula awak dalam telefon saya sebagai makanan percuma. Itu sahaja yang awak perlukan. Saya berkata, tepat. Kemudian saya menghantar pembatalan tempahan ke restoran kegemarannya untuk hari lahirnya. Kami telah menempah mesej kecemasannya semasa makan malam hari lahirnya. Saya, 29, lelaki, terdengar teman wanita saya, Astrid, 26, di FaceTime dengan sahabat baiknya, Celine, Kamis lalu. Dia tidak tahu saya akan pulang awal dari shift saya di hospital. Saya seorang juru teknik radiologi. Saya betul-betul akan menukar namanya dalam telefon saya kepada makanan percuma sekarang. Dia ketawa. Itu sahaja yang Dimitri perlukan. Makanan percuma, pengangkutan percuma, bajet hiburan percuma. Lelaki itu seperti ATM berjalan kaki tanpa personaliti. Selena tergelak kecil. Tetapi dia akan membawa awak ke Maison Blue untuk hari lahir awak minggu depan. Itu seperti minimum $400. Skim sebabnya saya membiarkan dia bersama sehingga selepas itu. Kemudian saya selesai. Sudah dipadankan dengan juruban pelaburan ini. Cuma perlu makan malam hari jadi saya dulu. Kemudian selamat tinggal budak juru teknik perubatan. Saya berdiri di lorong kami sambil memegang kek hari jadi istimewa yang saya ambil awal. Kek coklat sule dari kedai roti kegemarannya berharga $85. Perbualan diteruskan. Tunjukkan saya nama kek yang awak simpan untuknya. Celine menjerit. Saya terdengar Astrid menaip di sana. Makanan percuma dengan emoji beg wang kecil. Sempurna, kan? Awak teruk sangat. Bagaimana jika dia nampak? Tolonglah. Dimitri secermat ikan emas. Semalam, saya betul-betul meminta Preston menjemput saya dari bangunan apartemen kami, dan orang bodoh ini menghantar mesej bertanya sama, ada saya perlu tumpangan pulang dari kelas yoga saya. Tiada kelas yoga. Telefon saya berdering. SMS dari Astrid. Kerja lewat malam ini. Sayang. Jangan tunggu. Saya melihat cap waktu. Pukul 3.27 petang. Dia betul-betul berada di bilik tidur kami berbaring, tentang kerja lewat sementara saya berdiri di lorong kami. Saya diam-diam meletakkan kek di kaunter dapur dan membalas mesej. Tiada masalah. Semoga shift Anda baik-baik saja. Kemudian saya membuka komputer riba saya dan mula bekerja. Pertama, saya membatalkan tempahan Maison Blue, yang saya perlu tempah 3 bulan lebih awal, yang mempunyai menu merasa hari jadi istimewa yang telah saya prapesan. Kemudian saya menghantar mesej kepada rakan saya, Enzo, yang bekerja di restoran itu. Hei kawan, baru sahaja membatalkan makan malam hari jadi Astrid. Bolehkah awak buatkan saya satu set lengkap dan pastikan meja itu kekal dibuka pada 15 Hekbi? Saya akan jelaskan kemudian. Faham, bro. Semuanya oke? Ia akan berlaku. Beberapa hari berikutnya menarik. Astrid asyik bercakap tentang makan malam hari jadinya. Malah menunjukkan kepada saya gaun yang dibelinya khas untuknya dengan kad kredit saya. Sudah tentu, saya hanya tersenyum dan mengangguk. Awak yang membuat tempahan, kan? Dia bertanya untuk kali ke-10. Sudah tentu. Jam 7 malam pada 15 Hekbi. Dan awak memberitahu mereka bahawa ini hari jadi saya. Mereka tahu. Pada pagi hari jadinya, dia meluncur di sekitar apartemen. Menyiarkan 17 cerita Instagram tentang tingkah laku hari jadi, dan bertuah kerana dapat melihat usianya yang ke-27. Dia sebenarnya akan berusia 28 tahun, tetapi telah berbohong tentang usianya sejak kami bertemu. Saya memberinya hadiah yang saya beli pada asalnya. Sebuah beg tangan berjenama yang dia idamkan. Dia menjerit, mengambil gambar, kemudian membuangnya ke tepi. Dah bersedia untuk malam ini? Dia bertanya. Sudah merancang gambarnya di restoran. Tak sabar. Saya bertolak ke shift saya pada pukul 5 petang. Saya baru sahaja pergi ke rumah Enzo untuk melihat rakaman keselamatan yang akan dihantarnya kepada saya dari telefonnya. Pada pukul 6.45 petang.
Astrid menghantar mesej. Awak di mana? Kita perlu pergi. Saya untuk apa? Dia. Tempahan kita. Saya. Tempahan apa? Telefon saya serta-merta meletup. 17 panggilan terlepas dalam 2 minit. Saya biarkan semuanya ke mail suara. Kemudian datang teks. Dimitri, ini tak kelakar. Tempahan di Mysun Blue. Makan malam hari jadi saya. Berhenti bermain. Saya sedang menghubungi mereka sekarang. 10 menit kemudian, mereka kata tiada tempahan. Apa yang awak buat? Ini hari jadi saya. Awak janji? Saya balas. Oh, saya membatalkannya Khamis lepas. Awak tahu, sejurus selepas awak menamakan semula saya kepada makanan percuma dalam telefon awak. Nampak sesuai. Senyap radio selama tepat 3 minit. Kemudian saya bergurau. Selin dan saya hanya bergurau. Awak mengintip saya. Ini kesat. Awak merosakkan hari jadi saya hanya kerana gurauan. Saya. Apa khabar Preston? Mungkin dia boleh bawa awak ke tempat yang bagus. Siapa Preston? Lelaki yang ambil awak dari kelas yoga. Oh, tunggu. Panggilan bermula lagi. Saya mematikan telefon saya dan menikmati menonton perlawanan dengan Enzo. Kemas kini 1. Alamak. Jadi, saya kembali menerima 93 teks, 41 panggilan tidak dijawab, dan 16 mail suara pada keesokan paginya. Bukan dari Astrid, tetapi dari seluruh krunya. Ibunya, Darlene, memanggil saya lelaki kecil yang menyedihkan kerana meninggalkan anak perempuannya pada hari istimewanya. Kakaknya, Brooke, berkata saya mendera secara emosi dan mungkin gay. Logiknya di mana Selin meninggalkan mail suara yang hanya jeritannya yang tidak jelas selama 45 saat. Tetapi bahagian yang terbaik ialah kecaman umum Astrid. Enzo menghantar saya tangkapan skrin dari cerita Instagramnya. Cerita pertama, tangisannya dalam solekan penuh dan gaun hari jadinya dengan lapisan teks. Apabila anda mengetahui teman lelaki anda selama 2 tahun adalah seorang narsis. Cerita kedua, gambar meja makan kosong yang sepatutnya berada di Mysun Blue, tetapi seseorang memutuskan untuk bersikap remeh. Cerita ketiga, hanya skrin hitam dengan saya terlalu baik untuk tenaga ini. Cerita keempat, dia dan 5 orang rakan di APLBS dengan caption, yang sebenar tampil, tidak memerlukan orang toksik. Aplebi pada hari lahirnya. Saya telah meninggal dunia. Kemudian datang kawalan kerosakan. Percubaan. Astrid muncul di tempat kerja saya pada keesokan harinya. Mod persembahan penuh. Air mata menggelegak. Sayang, tolonglah. Ia hanyalah cakap perempuan. Awak tahu Selin macam mana? Dia menonjolkan sifat terburuk saya. Saya langsung tidak bermaksud begitu. Jadi, awak tak namakan semula nama saya dalam telefon awak. Itu maksud saya. Saya mabuk pukul 3 petang pada hari Khamis. Minum sepanjang hari. Saya minum sepanjang hari kerana saya tertekan tentang hari lahir saya. Pihak keselamatan akhirnya mengiringinya keluar sedangkan dia enggan pergi. Dia memberitahu mereka bahawa saya tunangnya yang mengalami gangguan mental dan dia cuba membantu saya. Pengawal keselamatan itu, ya Tuhan, berkata, Puan, dia nampak agak stabil bagi saya. Awak yang menangis di lobi. Tapi tunggu, keadaan akan menjadi lebih baik. Ingat Preston, juruban pelaburan dari Hinge? Rupa-rupanya Astrid sudah membuat rancangan dengannya untuk sehari selepas hari lahirnya. Memberitahunya bahawa dia baru-baru ini bujang dan bersedia untuk melupakan bekas kekasihnya. Macam mana saya tahu ini? Kerana Preston ialah sepupu Enzo. Dunia kecil, kan? Preston menunjukkan mesej mereka kepada Enzo selepas Enzo melihat perpisahan Astrid di Instagram dan menghubungkan titik-titik itu. Beberapa sorotan daripada sembang mereka. Bekas kekasih saya sangat mengawal. Tidak pernah membenarkan saya keluar dengan rakan-rakan.
Saya benar-benar menggalakkan malam teman wanitanya. Dia terancam dengan kejayaan saya. Dia telah menganggur selama 8 bulan. Saya hanya mencari seseorang yang menghargai saya untuk saya. Diikuti dengan segera dengan bertanya tentang gajinya. Saya tidak peduli tentang perkara material. Kemudian menghantar pautan kepada 3 beg berjenama berbeza yang dia inginkan. Preston, legenda mutlak, memintanya untuk bertemu dengannya di bar atas bumbung yang mewah ini. Menyuruhnya berpakaian rapi. Ia adalah tempat yang istimewa. Dia muncul dengan gaun berharga $400 yang saya 99% percaya. Pasti dia merancang untuk kembali. Preston tidak pernah muncul. Apabila dia menghantar mesej teks bertanya di mana dia berada, dia menjawab, "Oh, maaf. Saya hanya berpacaran dengan orang yang lebih menghargai orang lain daripada makanan percuma." Dimitri berkata, "Hai, sikit." Kemudian dia menyekatnya. Kemas kini kedua. Astrid pergi ke Defcon 1. Pertama, dia cuba memecah masuk ke apartemen kami. Terlupa saya telah menukar kunci selepas dia pergi untuk bencana hari jadinya. Kamera loceng pintu merakamnya cuba menggunakan jepit rambut seperti dia dalam filem pengintip. Seorang gadis tidak boleh membuka kunci jika nyawanya bergantung padanya. Apabila itu gagal, dia meminta ibunya. Darlene muncul dengan ucapan lengkap yang disediakan tentang bagaimana lelaki sejati tidak bertindak seperti ini, dan Astrid berhak mendapat yang lebih baik dan Anda tidak akan pernah menemui wanita lain seperti dia. Saya berkata, "Ya Tuhan, saya harap tidak." Dia memanggil saya tidak matang. Saya menunjukkan kepadanya tangkapan screen message Astrid kepada Preston yang memanggil saya tiket makan dengan personality kadbud basah. Darlene secara literal berkata, dan saya memetik, "Awak membosankan. Anak perempuan saya memerlukan kegembiraan dalam hidupnya. Maka dia mungkin patut berpacaran dengan seseorang yang mampu menyediakannya." CBF selama berhari-hari dia merungut tentang generasi lelaki ini. Kemudian datanglah rasa bersalah. Astrid mula menyiarkan gambar lama kami dengan caption seperti "Ingat masa kau berjanji selamanya" dan sesetengah orang berubah dalam sekelip mata. "Gadis, kau betul-betul dah sediakan lelaki lain." Disonansi kognitif tu memang teruk. Tapi disinilah dia betul-betul merosakkan dirinya sendiri. Astrid memutuskan untuk memfailkan permohonan pengangguran. Masalah? Dia menyenaraikan saya sebagai rujukan daripada pekerjaannya sebelum ini sebagai pembantu peribadi, pengurus media sosial untuk perniagaan saya. Saya tak ada perniagaan. Dia tak pernah jadi pembantu saya. Ini penipuan. Dia menyuruh Selin menghubungi saya berpura-pura dari pejabat pengangguran untuk mengesahkan pekerjaan. Selin tak buat kerja yang baik. Dia betul-betul berkata, "Inilah tempat pengangguran. Kita perlu sahkan yang Astrid bekerja untuk awak melakukan kerja-kerja pembantu." Saya rakam keseluruhan panggilan. Kemudian saya hubungi pejabat pengangguran yang sebenar dan melaporkan dakwaan palsu itu. Mereka menganggap itu serius. Semalam, Astrid menghantar mesej dari telefon Selen. "Awak betul-betul akan membuat saya menghadapi masalah undang-undang hanya kerana gurauan tentang nama awak dalam telefon saya?" Saya, "Tidak." "Awak menghadapi masalah undang-undang dengan melakukan penipuan pengangguran?" "Saya baru sahaja melaporkannya. Saya perlukan wang itu. Bagaimana lagi saya perlu hidup? Mungkin cuba dapatkan pekerjaan." "Konsep baharu. Saya tahu. Preston pasti akan menjaga saya." "Preston fikir awak seorang penggali emas," katanya kepada semua orang di firmanya. Semoga berjaya dengan fantasi juruban pelaburan itu. Dia menghantar 27 lagi mesej teks yang bertukar menjadi hentaman papan kekunci dan emoji. Saya tidak membalas. Kemas kini terakhir. Sudah sebulan dan astaga. Hak itu tidak pernah berhenti. Kes penipuan pengangguran Astrid bertukar menjadi satu perkara. Dia dipukul dengan denda $2,000 dan perlu membayar balik satu bayaran yang diterimanya sebelum mereka menangkapnya. Tetapi itu bukanlah bahagian yang terbaik.
Dia memutuskan penyelesaian kepada masalah wangnya adalah menjadi seorang influencer. Memulakan titok bertajuk Dating After Narcissistic Abuse, di mana dia memberi nasihat tentang tanda amaran dan hubungan toksik. Ironinya hilang dari pandangannya. Video pertamanya menjadi tular mini seperti 50,000 tontonan kerana dia secara tidak sengaja memasukkan pemberitahuan teks dalam rakaman skrinnya daripada seorang lelaki yang disimpan sebagai wang sewa mungkin. Komen-komen itu kejam. Gadis adalah kilang bendera merah. Penderaan narsisistik sama dengan membatalkan makan malam percumanya. Bukan wang sewa mungkin pemberitahuan. Inilah rupa khayalan. Dia cuba memadamkannya tetapi orang ramai telah pun merakam skrin. Ia menjadi meme di bandar kami. Seseorang membuat remix dengan video tangisannya dari hari lahirnya. Saya tidak bangga dengan betapa kuatnya saya ketawa. Kemudian datang percubaan terdesak terakhir. Astrid meyakinkan teman lelaki baharunya, seorang gadis berusia 22 tahun yang ditemuinya di sebuah stesen minyak yang menyangka dia berusia 24 tahun, untuk bersemuka dengan saya. Budak ini, dan maksud saya budak itu, muncul. Di apartemen saya cuba berlagak keras. Awak perlu pulangkan barang-barang Astrid. Barang apa? Barang-barangnya dan wang yang awak berhutang padanya. Wang apa? Untuk kejar emosi dan masa yang dia laburkan. Saya sebenarnya kasihan padanya. Kawan, dia mempermainkan awak. Dia beritahu saya perkara yang sama tentang bekas kekasihnya sebelum saya. Kata dia berhutang pampasan pelaburannya untuk hubungan mereka. Dia kata awak akan cuba memanipulasi saya. Adakah dia juga memberitahu awak bahawa dia berumur 28 tahun, bukan 24 tahun? Mukanya tidak ternilai. Dia apa? Dilahirkan pada tahun 1996. Kawan saya boleh tunjukkan kad pengenalannya jika awak mahu. Dia pergi. Astrid menelepon sambil menjerit bahawa saya merosakkan hubungan lain, dan dia akan menyaman saya atas fitnah dan ganti rugi emosi. Rakan peguam saya ketawa terbahak-bahak sehingga dia hampir jatuh dari kerusinya apabila saya memberitahunya. Biarkan dia cuba. Saya ada semua tangkapan skrin, rakaman dan kes penipuannya yang sebenar. Tolong biarkan dia cuba. Dia tidak cuba. Terakhir saya dengar daripada rakan bersama. Dia berpindah balik bersama ibu bapanya. Dalena menyuruhnya membayar sewa. Karma. Dia diharamkan daripada 2 restoran kerana cuba dakwa diskriminasi hari jadi. Bukan untuk dapat makanan percuma. Selin memutuskan hubungan dengannya selepas Astrid cuba menggoda teman lelaki Selen. Wanita berusia 22 tahun itu sedang berpacaran dengan seseorang yang sebaya dengannya. Kini Dimitri dari Preston berkata teks hai menjadi legenda dalam kumpulan rakannya. Dia masih menyimpan mesej saya dalam telefonnya. Ternampaknya apabila dia secara tidak sengaja menunjukkannya dalam titik lain. Bagi saya sihat. Mula berpacaran dengan Jade daripada kumpulan mendaki saya. Dia berkeras untuk membayar untuk temu janji pertama kami dan bergurau bahawa dia harus menyimpan nombor saya sebagai perbualan percuma kerana itu lebih berharga daripada sebarang hidangan. Kami mengambil masa yang agak perlahan, tetapi dia sudah bertemu Enzo dan rakan-rakannya. Mereka sayangkannya. Dia membawa makanan buatan sendiri ke malam perlawanan, dan memanggang saya lebih keras daripada mana-mana daripada mereka. Ia hebat. Oh, dan Maison Blue. Enzo membuatkan saya tempahan untuk hari jadi saya minggu lepas. Membawa ibu saya. Dia menangis gembira dan berkata dia bangga dengan saya kerana mempertahankan diri saya sendiri. Kek yang saya beli untuk hari jadi Astrid masih dalam peti sejuk beku saya. Saya menyimpannya untuk ulang tahun pertama mengelak peluru itu. Nampaknya sesuai untuk sesiapa sahaja yang berurusan dengan seseorang yang hanya melihat Anda sebagai sumber. Anda lebih berharga daripada apa yang Anda boleh berikan. Jangan biarkan sesiapa pun membawa Anda ke kedai serbaneka pribadi mereka. Dan Astrid, memandangkan saya tahu Anda sedang mengintai Reddit saya, hai ke akaun palsu Anda. Sama sekali tidak Astrid 2024. Preston menyapa sekali lagi. Suntingan.
Berhenti meminta titok Astrid. Jangan teruskan ke situ. Selain itu, Jade berkata, "Hai dan mahu semua orang tahu bahawa dia sedang membuat kek hari jadi jenaka Fujoe percuma untuk saya. Wanita ini sempurna." Suntingan 2. Perkara diskriminasi restoran. Dia secara literalnya menggelarnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia bahawa mereka tidak akan memberinya hidangan hari jadi percuma tanpa tempahan. Pengurus menyimpan rakaman keselamatan kerana ia adalah aduan paling tidak masuk akal dalam 20 tahun perkhidmatan.